Okey, boleh rekod kita bermula? InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. 9, 7 minit, 9, 8 minit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, very good evening to all. Okey, diharapkan semua sihat. Okey. So untuk kelas malam ni kita berada dekat kelas nombor kelas yang ke-9 malam ni. Alhamdulillah. Kan secara sedar tak sedar dah lama dah pun. Alright, so untuk soalan malam ni pun soalan yang sukar sikit. Nak kasih adik-adik fikir lebih sikit. Alright. Okay, so ni dia punya apa, slide sikit. Oh sebelum tu, okay, apa khabar semua? Ada yang first time ke yang join kita malam ni? Cuba komen dekat chat. Saya tengok sikit siapa yang first time, ramai ke? Kalau tak orang yang sama je, baik kan? Kita boleh slow-slow boleh pergi ke latihan kita. Ada yang first time? Kalau ada first time tulis kat situ. Tulis dekat chat. Saya nak tengok siapa yang ada. Alright. Okay, so saya perkenalkan diri dulu. Nama Zul Fakish, boleh panggil Sezul, Master Trainer untuk Jazro Robotic Academy. Okay, ada beberapa soalan, nanti tanya dekat chat. Okay, tulis dekat chat. Alright, so jom kita mulakan kelas. So ni dia punya content. Alright, so kita buka kita punya kelas, program kita dengan Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Okey, so macam biasa pendidikan STEM, Sains, Teknologi, Engineering dan Matematik, semua kena tahu. Alright. Untuk pengetahuan semua, okey, berapa orang ada dalam ni? Okey. Nanti insyaAllah hari Sabtu nanti kita akan live dengan Ketua Penolong Pengarah SSTP Negeri Terengganu. Dia nak cerita mengenai sejarah pendidikan Malaysia dan juga teknologi pendidikan teknologi, pendidikan digital kan. So apakah platform-platform yang kita gunakan, macam mana adik duduk kat rumah tu boleh belajar online. Okey, tak apa tu nanti once dah ready apa semua nanti saya akan sharekan dia. Okay, so insyaAllah itu next program lah. Yeah, we also have Miss Mia from China. Okay, kita ada wakil representative from yang semalam, representative from MacBlock dari China. So pun dia pun nak tengok kelas kita. Miss Mia, maybe after this you can promote your online MacBlock online class to all of the student. Okay. Tak apalah, lepas ni nanti Mia boleh ceritakan. Don't worry. Thank you. Okay, so yang mana, okay ni macam biasa, IR 4.0. Cerita pasal flowchart. Okay, simbol-simbol flowchart. Hafal, macam biasa, jangan lupa bentuk bujur, empat segi, diamond, arrow. Okay. So ada yang first time ke kat sini? Kalau ada, saya cerita sikit. Kalau tak ada, kita pergi kat latihan. Ada yang first time masuk? Tak ada, okay, alright, semua dah tahu. Alright, good. Okay, ni yang latihan yang ketiga hari tu. Semalam latihan 4, kan? Ni latihan 3. Ni hari yang sebelum-sebelum lagi. Okay. Lepas tu, ni yang semalam. Ni latihan 4. Okay, ni dah ada dia punya carta ahli kan. Saya Syahir tunjuk semalam. Okay, so hari ni kita nak cerita pasal, ni benda apa ni? Ni kita punya cerita. Mesin layan diri. Yes, ataupun dalam English dipanggil vending machine. Vending machine. Kalau kita ingin membeli air minuman dari mesin layan diri. Kalau dekat Jepun kan, dia punya vending machine dia ada macam-macam kan. Bukan hanya jual air je, ada jual surat khabar. Makanan. Jual makanan, ada jual mi, apa yang Maggi tu, dah lengkap tu pun dijual dalam vending machine. Roti kan. Vending machine sekarang pun dah pelbagai juga. Jual air, jual makanan, jual roti yang panas-panas pun ada juga. Lepas tu bayar pun tak pakai coin lah, bayar pakai kad.
Macam touch and go tu kan, kita tap pakai credit card pun boleh dah sekarang. Okay, so ni adalah mesin layan diri. Okay, so soalan pertama dia, nombor 1. Ni saya tulis sikit lah. Okay. Okay, tengok soalan nombor 1 yang ni. Okay. Perhatikan bagaimana air minuman boleh keluar dari mesin ini. Perasan tak? Awak selalu guna mesin ni kan, tiba-tiba je kita masuk duit, tekan-tekan keluar air dekat bawah ni kan. Pilih nak air apa ni, air oren. Betul dia keluar air oren kat sini kan. So pergi kat soalan nombor 2. Apakah proses yang berlaku kepada mesin ini? Tahu tak apa yang berlaku dekat dalam mesin ni? Mesin ni ada dia punya microprocessor tak agak-agaknya? Dia ada otak tak dia nak fikir? Tulis dekat chat lah, tak apa. Saya tengok kat chat. Okay. Macam mana kita bagi tahu dekat dia, kita nak air oren, dia keluar air oren. Kita nak air oren, lepas tu nanti dia keluar air Pepsi pula. Nampak? Kita nak air oren, dia keluar air Pepsi kat sini. Jadi macam tu ke? Cuba fikir kan? Sebagai seorang manusia, kita kena sentiasa berfikir tentang pelbagai perkara. Kan, macam mana mesin bergerak, macam mana kereta tu boleh berjalan, macam mana komputer ni boleh berfungsi, macam mana telefon ni boleh call orang, dia boleh WhatsApp kawan-kawan kita, macam mana langit tu bertukar daripada siang ke malam, macam mana peredaran bumi. Kita kena sentiasa berfikir macam mana proses-proses tu yang berlaku. Allah ciptakan pelbagai perkara kan. Okey. Nombor 2, apakah proses yang berlaku kepada mesin ini? Siapa yang boleh terangkan sikit? Apakah sebenarnya yang berlaku dalam mesin ni? Kalau kita nak air oren, dia keluar air oren. Tahu tak? Kalau ada boleh chat kat sini. Okey. Tak ada? Ni abang-abang yang besar-besar ni, kan ada abang-abang besar kat dalam ni kan? Abang-abang tahu bang kenapa? Kita tekan air oren, dia keluar air oren. Mestilah keluar air oren kan, takkan keluar air Pepsi. Tekan air Pepsi, dia keluar air Pepsi. Macam Adam, nampak ada, Adam letak tangan ada. Syarah, kenapa jadi macam tu Syarah? Tahu tak kenapa? Ni Hafi. Fatimah Az-Zahra. So do you know what is the process? What is going on inside the machine, inside the vending machine? Dia program kan? Apa dia? Dia dah program kan? Dia dah program lagi. Ya, dia program macam mana tu? Tiba-tiba je kita tekan oren, dia keluar oren. Kan? Okey, dia dah programkan. Okey. Patut tak apa? Kita tengok nombor 3. So, nombor 3, apakah situasi lain yang menggunakan mesin layan diri? Ni contoh. Okey, cuba bagi lagi contoh lain yang kita dalam kehidupan kita yang menggunakan mesin layan diri juga. ATM. Mesin terima wang. Ni. Apa nama awak 1 2 3 ni? Kan dia kata mesin terima wang. Betul. Lagi cuba bagi contoh lain. Keluarkan air yang diminta. Mesin terima wang takkan dia keluar air ni. Mesin keluar wang dengan terima wang. Okey, set. Okey, yang air tu cerita lain dah, cerita vending machine kan. Kalau siapa pernah pergi IKEA? Pernah pergi IKEA tak? Dekat IKEA kan dia ada satu mesin kan, kita masuk coin, dia keluar aiskrim. Macam. Pernah try tak mesin tu? Tak pernah. Pernah nampak je lah. Apa dia? Pernah tengok. Okey, tak apalah, tak pernah try. Pernah tengok tak? Masuk coin, dia keluar aiskrim. Lepas tu yang sebelah dia pula, masuk mesin sebelah dia, masuk coin, keluar frozen yogurt. Dia buat lah, dia keluar frozen yogurt. Dia keluar aiskrim jugalah tapi frozen yogurt. Kan dia tak pakai orang dah. Mesin, dia pakai mesin je. Mesin layan di mesin ATM, mesin CDM. So ada banyak kegunaan mesin-mesin layan diri ni. Kan? Ada contoh lain tak adik-adik? Sekejap, saya tengok lagi siapa lagi yang ada dekat sini. Rania, ada soalan, ada contoh lain Rania. Mesin layan diri. Autopay. Dekat mall tu yang kita pakai kad tu.
Untuk parking tu, bayar Yang parking. bayar dalam kad. Pun boleh, ya. Dia tak perlukan orang. Apa-apa jenis mesin yang tak perlukan orang, dia dia gantikan orang, macam kaunter kan. Lepas tu kita macam contoh letak macam pembayaran parking tu pun betul lah. Letak, kita masuk duit, dia keluar baki. Ni Zakuan kata mesin urut. Yes kan, macam mesin urut. Tak payah orang dah pergi urut, awak bayar je mesin tu urut, awak duduk diam-diam, dia pun urut awak 10 minit, 5 minit kan. So ini adalah contoh-contoh mesin yang menggunakan pengatur caraan dekat dia punya equipment tu, dekat dalam proses dia. Okay, so pengatur caraan ni dalam bahasa Inggeris dia adalah programming ataupun coding. Kita yang bagi tahu dekat dia. Kalau orang tekan butang oren, air oren, dia akan keluar. Contoh nombor 1 tu kita programkan dia air oren. Nombor 2 kita programkan dia air soya bean. Nombor 3 air cincau. Nombor 4 air sirap. Bila orang tertekan kan, macam Hafiz kan, tiba-tiba haus kan, masuk duit, tekan nombor 1. Keluarlah air oren kalau awak nak air oren. Kalau awak nak air soya, awak tekan nombor 1, tak jadi lah. Okay, dia jangan salah tekan pula lah kan. Awak tekan, itulah yang robot tu akan, ataupun equipment tu akan terima data awak, dia akan keluarkan apa yang dia patut keluarkan lah, berikut apa yang kita setkan. Okay, boleh faham? Boleh. So soalan untuk malam ni dia susah sikit lah, cerita pasal vending machine. Dia ada banyak possibility dia, macam mana awak kena fikirkan. Okay, nanti kita buat contoh-contoh vending machine yang lain, tapi untuk malam ni kita buat simple untuk vending machine. Okay, so untuk kalau dah faham konsep vending machine ni, ada soalan ke untuk konsep vending machine? Vending machine ni di dalam dia ada microprocessor yang akan fikir, yang akan simpan program dia. Yang kita cakap tadi kan, nombor 1 air oren, nombor 2 air apa, sekian, nombor 10 makanan apa, nombor 11 makanan nasi lemak ke, nasi goreng ke, semua kita dah programkan dia. Okay, dan benda tu semua diprogram dan disimpan di dalam, kita masukkan dia di dalam microprocessor dia. Tak kisahlah Arduino ke, Raspberry Pi ke, kita akan simpan dalam tu. So bila kita nak apa-apa maklumat, kita tekan, nanti dia akan proses dekat belakang tu. Algoritma dia akan bergerak. Okay, so kita nak fahamkan algoritma tu, kita akan tengok dia punya pseudocode and also dia punya carta alih. Baru kita faham. Kalau tekan 1, dia keluarlah air oren. Tekan 2, keluarlah air soya bean. Kita fahamkan benda tu, kita bila ada kerosakan pada vending machine ni, tiba-tiba lah kan, manalah tahu tiba-tiba rosak mesin ni. Tekan nombor 5, keluar air oren. Saya nak air oren nombor 1 tadi kan, tiba-tiba tekan nombor 5, keluar air oren. Lain macam ni. So awak boleh tengok balik dekat dia punya programming, dia tengok balik dekat dia punya microprocessor, kita check balik dia punya programming ni, kita buka, kita tengok. Salah tekan. Awak tekan key in data tu, awak masuk air oren tekan 5. Patutlah orang tekan 5 button tu, dia keluar air oren. Salah lah. Okay, so kita boleh betulkan balik. Bila kita faham programming, awak boleh troubleshoot masalah-masalah mesin ni. Okay, so lepas tu vending machine ni, soalan saya nak tanya, kita perlu ada dekat situ tak 24 jam untuk pastikan air itu sentiasa keluar? Kita malam-malam kita perlu ada dekat mesin tu tak untuk pastikan, awak nak air oren, okey kejap saya pun tolong tekan kan. Perlu tak manusia dekat situ? Tak perlu. Inilah kebaikan dia, teknologi dia panggil kan. Tak perlu pun awak dekat situ, awak biar je mesin tu sendiri akan bekerja 24 jam. Kecuali orang tutup dia punya switch lah. Dia mati lah kan. Okey, biarkan dia kat situ, dia akan jalan je. Alright, okay, dah faham yang ni. Kita tengok yang seterusnya. Okay, so kalau faham. Okay, ni soalan dia. Okay, soalan dia susah sikit lah malam ni kan. Biasa soalan senang-senang. Soalan semalam macam kacang ni, soalan tadika tu. Okay, soalan yang ni soalan sekolah menengah sikit lah. Soalan berat sikit. Okay, sila buat carta alih untuk mesin layan diri. Jika RM3 dimasukkan untuk membeli jumlah air minuman, jumlah air minum berjumlah RM3. Pastikan air minuman akan keluar dari mesin layan diri. Okey, itu soalan dia. Awak masukkan RM3. Ini tak ada baki tau masuk RM3, air yang keluar tu pun RM3. So apa dia punya flowchart dia? Macam mana flowchart dia? Awak jangan masuk RM5 tau. Saya kata RM3 je masuk. Okey, tapi dia tak ada baki lah. Kira awak kena beli barang tu, cukup-cukup je RM3. Kalau kata air 1 posen ke, dia keluar lah. Berapa banyak unit dia pun, dia kali X, dia keluar dengan RM3. So, 10 ke, 100 air tin ke. Faham soalan? Masuk RM3, dia akan keluar barang.
Okay. So itu soalan dia untuk hari ni. Okay. Kalau ada soalan tanya dulu. Kalau ada apa-apa tak faham tanya, tak ada masalah. Letak atas sikit. Okay, ada apa-apa nak tanya, tanya dulu. Nanti besok kita bincangkan jawapan dia. Boleh dapat. Alisha, susah tak Alisha soalan? Senang ke susah? Mana Alisha? Tadi ada? Hilang tak? Oh, situ. Okey. Senang ke susah Alisha? Tak susah sangat kan? Okey. So, okey tak apa. Fikirkan dia punya jawapan. Okey. So, sementara tu kita nak pergi ke slide yang seterusnya. Okey, yang ni. Okey. So, untuk malam ni kita buat flowchart ke software programming kejap. Okay, so siapa-siapa yang nak tengok apa ni online kelas Jazro, okey ni kelas yang apa ni siang, yang belah siang. Okey, kita akan buat pakai coding tablet. Bukan jap. Ini apa ni? Okey, yang ni. Okey, kita akan buat yang nombor semalam, nombor 3 punya. Yang ni. Okey, kita akan buat coding untuk yang ni. Boleh? Sekejap, saya tengok jawapan dia mana. Kalau yang ni jawapan dia yang ni. Okey, ingat so, kita pergi kat ni, saya nak buat yang coding untuk latihan yang ni pula. Jawapan dia di sini. Siapa yang tak dapat lagi jawapan dia? Saya tengok sekejap. Jawapan dia. Jawapan. Okey, ada dah jawapan dia. Okey, set. So kepada yang tak jumpa lagi, mana jawapan dia ni? Kita tengok jawapan dia. Tengok sama-sama jawapan dia mana. Semua orang dah buat ke yang latihan 3 ni? Dapat kan? Itu kita pernah bincang kan? Okey, so ini jawapan dia. Okey, so ingat jawapan dia. Okey, dia akan robot tadi akan bermula, lepas tu dia ke depan, dia berhenti 1 second. Lepas tu dia move forward, dia turn right, lepas tu dia akan jumpa traffic light. Bila dia jumpa traffic light merah, dia tanya dulu, adakah merah? Kalau merah dia berhenti. Adakah hijau? Kalau hijau baru dia jalan. Okey, so kalau dia merah, yes dia berhenti. Kalau hijau, dia pun jalan ke depan untuk 1 second, turn left, move forward. Lepas tu habis. Dia mesti flowchart ni, dia mesti sama dengan ni. Jalan ke depan, berhenti 1 second. Lepas tu dia jalan 2 second, belok kanan 5 second, dia berhenti dekat traffic light ni. Kenapa sama je? Okey, lepas tu dia belok kiri, straight, stop. So ni adalah soalan. Awak kena tukar dalam bentuk carta alih. So jawapan untuk carta alih adalah yang ni. Mestilah sama. Dia memang mesti sama kan. Cuma nak tukar ke carta alih tu yang tak sama. Ada orang buat lain, ada orang buat tak sama, ada orang buat sama. Oh, sama Okey, so sekarang ni kita buat dia punya carta alih. Okey, bila kita dah ada carta alih ni, kita akan buat coding pula lah. Okey, so sekarang ni saya akan tunjukkan coding pakai tablet. Batu tak nak kasi masuk. Mana kejap Oh, ayalah.
Okey, ada. Ya, sabar. Ni sabar. Okey, tenang dulu, relax. Ada soalan boleh tanya dulu dekat sini. Kalau tak ada soalan boleh tulis dekat sini. Okey, jap. Saya share screen. Tak keluar ni? Okey, keluar tak? Okey, keluar. Sing. Ni. Oi, pasal dia keluar kecil je. Sabar. Lagi sekali. Cuba ingat carta alih ni. Nanti saya akan susun carta alih ni ikut, kita akan susun program ini ikut carta alih ni. Satu lepas. Sabar. Sabar ni nak buat ni. Okay, set. So refer to carta alih tadi. Okay, kita akan buat dia punya programming menggunakan tablet. Okay, siapa yang ada tablet ke, iPhone ke, iPad ke? Saya ada. Okay, Cun, ada bagus. Nanti cari app M-Block ni, okay, ataupun MacBlock ni boleh buat coding sendiri. Okay, kalau kat kelas nanti kita akan tunjuk lah. Ni function dia apa, move forward. Kalau nak show play note apa, light up untuk LED. Kalau nak sense ni apa benda kan. Alright, so tak apa. Kita ni yang detail ni kita akan share dekat kelas siang. Okay, kejap bagi saya buat dulu. Okay, yang tadi ingat tak carta alih untuk latihan ketiga tadi? So ini dia punya coding. Okay, saya susun dulu. Ingat. Okay, mula-mula dia jalan ke depan. Lepas dia jalan ke depan, dia akan tunggu, dia akan wait, dia akan pause 1 second kan. So kita akan ambil yang ni. Okay, dia akan wait for 1 second. Lepas tu Fatimah. Tengah tu siapa? dia ke depan. Lepas tu Andai kawan. right. Kawan robotik ni. Ni kena robotik ni. Tak, orang tu macam pernah tengok tau. Ya, kena datang dalam sekolah. apa ni cara ni, daripada carta alih tu akan pergi ke coding. Yang kita tengah buat sekarang ni adalah coding, block programming. Daripada coding ni awak akan masukkan dekat dalam data, dalam robot tu, cocok. So dia akan buat soalan yang kita bagi tadi. Okay, so sekarang ni dia ke depan, lepas tu dia berhenti 1 second, lepas tu dia ke depan, lepas tu dia turn right. Okay, lepas dia turn right, dia ke depan balik. Ikut yang carta alih tadi, awak refer kat yang tu. Dia move forward untuk 5 second, kita boleh tukar dia punya second dekat sini. Yang second one dia move for 2 second. Dia 8 nama. Cari lamar. Saya tunjukkan je, nanti kalau ada sendiri boleh buat dekat awak punya iPad ataupun iPhone or any tablet, tak ada masalah. Lepas tu tadi kan, kalau perasan kan dia jumpa traffic light kan. Okay, this is the function yang nak pakai traffic light. Bentuk diamond tadi. So, dia jumpa traffic light. Kalau dia jumpa traffic light tu color apa? Color merah kan? Okay. Merah. So kita tulis sini red light. Akan jadi lama-lama. Okay, so red light detected. Kita ambil kat sini. Kalau dia jumpa red light, apa dia buat? Dia akan stop. Okay, Cun, dia akan berhenti. Alright, kalau dia satu lagi apa? Kalau dia jumpa hijau kan. So kalau dia jumpa hijau, dia akan loop tau. Hijau tu gerak ataupun dia jumpa hijau atau tak hijau. Hijau tak hijau. So dia kena ambil blok if then ni juga untuk kita pastikan hijau baru dia jalan. Selagi dia, kadang-kadang lampu tu tak semestinya hijau dengan merah dia nyala. Kadang-kadang merah tak nyala, hijau pun tak nyala. So dia kena sentiasa gerak, dia kena sentiasa rosak. Dia dah rosak ke apa kan. Kalau merah baru berhenti. Kalau hijau dia kena jalan. So dia kena check lah sama ada masih nyala tak lampu hijau. So kita tambah lagi satu variable dekat sini.
Green light. Siapa tu? Okay. Masukkan dekat sini. Okay, kalau lepas dia jumpa green light dia buat apa? Dia jalan ke depan. Mana yang ni? Ni programming kan ni. Ni program mudah je pakai drag and drop. Lepas dia jalan ke depan, dia turn left. Kita ambil blok yang ni. Left. Blok. Aku cerita apa? Apa nama apps tu? Dia turn left. Kena masukkan betul-betul lah. Kalau masuk salah tempat nanti dia kau punya coding tak jadi nanti. Okay, lepas tu dia pun move forward. Okay. Lepas dia move forward dia buat apa? Last sekali dia buat apa? Last sekali dia berhenti lah. Okay, lepas tu dia stop. Okay, so catat alih yang saya buat ni, daripada catat alih yang tadi kita dapat tu, kita tukarkan dalam bentuk coding yang kita tengah tengok sekarang ni. Okay. So daripada coding ni, benda ni yang biasanya kalau orang tak faham catat alih, awak tak boleh nak buat coding ni. Ini dia punya kepentingan catat alih. Kalau soalan yang saya bagi tadi, terus buat kepada coding, programming, most of you akan sangkut lah macam, alamak macam mana ni? Kenapa nak guna wait, bila nak guna if else, bila nak guna diamond dan sebagainya. So, kena buat catat alih dulu, baru you boleh tukar kepada bentuk coding macam ni, dalam bentuk programming. Ini adik-beradik Scratch ni, kita bagi M-block, dia Scratch base. Scratch base. Okay. Okay, beres? Ada soalan untuk coding? Okay, kita buat secara laju. Kalau dekat kelas yang siang, 12 siang, kelas kita akan tunjuklah detail. Kuning yang benda, hijau ni apa, purple lah, ada banyak lagi. Di belah kiri ni boleh tengok kan. Okay, nama dia M-block. Okay, ada soalan apa? Ada apa-apa? Kalau soalan kat sini boleh check, saya check sekejap. Line putus-putus, okay tak apa. Sambungkan balik line tu, macam biasa dia memang selalu putus. Okay, so beres untuk yang ni. Saya tutup dulu, kita pergi ke seterusnya. Alright. Untuk sharing pada hari ini. Okay, so tadi tu adalah coding yang saya buat tadi tu adalah untuk latihan yang ni. Tadi yang kalau siapa tahu yang macam blur-blur ke apa kan. Coding yang tadi tu, yang saya buat tadi tu, okay. Coding daripada tablet ni adalah soalan ni yang you tengah tengok sekarang ni. Ni soalan dia. Kalau kita buat coding ni, insya-Allah boleh jawab soalan ni lah. Maksudnya robot tu start daripada bawah tu, kita tekan je dia punya play button, dia akan gerak ikut soalan ni. Okay? Tahu detail dia semua tu, tak sempat lah nak cerita setengah jam kan. Okay? Dia panjang lah untuk tahu setiap tu. Sebab tu dia akan pecah kepada 10 kelas. Kita akan tunjukkan satu-satu untuk function daripada setiap color tu. Okay, ini latihan 4 yang semalam, ini latihan 5. Okay, so ini homework untuk anda semua. Soalan nombor 5 ni, print screen. Okay, simpan. Ambil gambar pakai phone ke apa ke. Alright, okay ni dah. Okay, so untuk online class. Kejap, kenapa? Ada soalan? Tak ada, kita tak apa. Nanti tulis dekat chat je, tak apa. Kalau nanti berhenti-berhenti nanti orang lain mengganggu orang lain. Okay, so kita open sekarang ni untuk sign up. Siapa nak join kelas ramai-ramai, kita buat online. 12 April akan start hari Ahad depan. Okay, so dalam RM20 untuk satu kelas. Kita buat pagi, kalau biasa 40. 50% off. Sini apa yang you akan belajar? Cerita pasal sequence, speed, loop, stop, wait, branch function, all this sampai ke numbers lah. Okay. So 10 hari, 10 kelas, 10 hari, saya bagi, kita orang bagi dua extra kelas. So first batch ni dapat 12 kelas. Okay, so nanti boleh tengok dekat nak register. Berapa hari? 10 hari campur 2. 10 campur 2 berapa? 12. Yeah, dapat 12 kelas. Bayar untuk 10 kelas je. Banyaknya. Banyak, kena belajar kena. Nama app tu. Hari-hari Dekat belajar. mana? Dekat online, dekat rumah. Kat rumah je. Rumah, mana boleh keluar rumah sekarang. Apa nama apps tu? Apps tu nama, cuba cari MacBlock. Kalau dekat tablet, Google App Store atau Google Store. MacBlock Play Stem Robots. Dia banyak juga tu. Cari. Macam mana? Cakap sir? Kakak kerja kat rumah je.
Sir, nama apps apa? Dekat chat. Sekejap, saya share dia punya bentuk dia. Bentuk dia yang Ni kenapa ni? yang ni. Wah, bestnya. Okey, nak cari yang ni, ni. Ni. Nama tu Bestnya. apa? Dia Mblock kot, Mblock. Cari kat Mblock ataupun Macblock lah, ada dekat Play Store. Ni game ke? Sabar sir. Coding, dia programming. Programming software. Okay, so tak apa. Nanti Google, tak apa, don't worry. Relax. Teacher. Ya, ya. Teacher. Sir. Ya. Sir, yang Mblock Scratch based programmer. Ya kot. Bentuk. Yang ada gambar panda. Yang gambar panda pun je, yang gambar bentuk macam M-bot punya robot pun je. Tak apa, nanti saya tulis dekat sini chat Okey, tak apa, nanti kejap saya tengok dia punya nama. Betul lah, betul. Sama. Besok pun ada ke? Besok pun ada ke, sir? Besok ada, hari-hari ada macam biasa. Okey, Okey, so dah download. kelas intermediate kita akan pakai laptop untuk M-Block punya software dekat laptop. Okey, so ni robot yang kita akan pakai kalau masuk kelas online. Lepas tu robot ni bukan pergi ke pertandingan Robotik Max. Kalau siapa-siapa yang nak. Robot ni dia cakap kita akan pakai. Alright. Ada Okay, kita jual dah. ke, sir? Jangan bising-bising. Okay, kita dah sampai penghujung dah, adik-adik semua. So untuk hari ni kita ada sedikit sharing, daripada pihak Telaga Biru. Pernah dengar Telaga Biru? Okay, so lepas tu kita buat Q&A. Kalau ada Q&A, lepas tu kita ambil gambar dulu. Alright, so untuk malam ni kita persilakan pihak Telaga Biru. Kalau ada, sekejap. Daripada sini kita ada apa ni? Okay. Siapa tadi yang queue? Saya tak ingat lah. Sekejap saya tengok. Majidah Majidah lagi ke? Bukan Encik Q ke? Okey, tak apa. Kita silakan airtime untuk Telaga Biru sikit. Silakan. Nak share apa-apa? Okey, Encik Nakiuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kuat sikit mic. Dengar tak? Okey. No, dengar. Okey. Cik ni Max ke? Ya, saya. Okey adik, dengar Sekejap Okey, untuk yang first of all, untuk pertama kalinya terima kasih Jazro kerana bagi peluang lagi sekali untuk kami di Telaga Biru sharing bersama anak-anak murid di dalam live kelas ni. Okey, the online kelas ni. Alright, so untuk yang software tadi, kalau siapa yang tak tahu saya akan share kejap. Okey. So ni software dia boleh download ni Google Play lah. Kalau Apple lah. Ataupun dia ada satu lagi yang itu dia pakai gambar yang ni dengan gambar yang panda ni lah. So antara dua ni. Okay, so kita pakai dekat iPad mostly. Yang ni kita pakai ni lah coding. Dua-dua boleh buat scratch, tak ada masalah. Dan dia punya paparan dia pun dekat dalam adik punya phone saja. Alright. So ni apps yang adik boleh cubalah dua ni. Free je, download je, tak kisah. Alright. Free je ke? So, free je, download je. Dekat komputer sama, dekat phone pun sama, berdua free, tak payah bayar. Adik boleh explore lah. Alright. So untuk malam ni sharing, saya akan share berkenaan dengan Max tambahan sedikit. Okay, alright, ni ada sedikit slide. Alright. Okay, so Max itu dia punya piala lah. Alright. So Max ini dia lah satu platform yang besar. Ni pertandingan tahun lepas. Dan daripada seluruh dunia ni ada 60 buah negara dah join tahun lepas dekat peringkat antarabangsa. Alright. So ni antara event-event di luar negara selain daripada Malaysia lah. So adik-adik boleh berkenalan, boleh dapat kawan baru daripada negara-negara lain selain daripada Malaysia. Alright. So dan Max juga kalau tengok kat sini, Max pun dah masuk surat khabar. Sarawak dalam TV pun ada, adik boleh check dekat YouTube channel, boleh cari type je Max nanti keluar yang Malaysia punya ni lah coverage. Alright.
So yang ni yang kami sertai training oleh kami sebagai penganjur untuk anjurkan pertandingan MX di peringkat negara sendiri. Alright, so ini pertandingan yang tahun lepas. So apa yang bagus ni pasal MX ni ialah adik nak kembangkan bakat adik yang Sezul tadi ajar. Dalam MX pun sama, sebelum nak buat programming untuk robot tu, untuk selesaikan tugasan dalam MX pun adik kena buat flowchart juga. So boleh nampak kat situ sebab kalau sekiranya adik salah, adik boleh refer balik, adik boleh rujuk balik kat mana adik salah. Oh, kat sini adik betulkan situ je. Sebab kalau kita dah buat panjang-panjang, tiba-tiba nak cari masalah tak tahu kat mana, dah kena buat balik semula. So ambil masa yang lama. So yang ini merupakan tahun ni punya tema, Artificial Intelligence, untuk pengetahuan adik. Kita tak payah kita ajar robot tu buat sendiri. So kita tak payah kerja, kita duduk rumah je. Alright. So ni tema dia ada 4. So untuk sekolah rendah kita buka kepada starter. Starter ni dengan Berapa? yang itu boleh kontak Cik Sezul dengan Telaga Biru secara direct, tak ada masalah. Nanti apa-apa boleh kontak dia orang lah. Okey, untuk untuk maklumat lanjut boleh layari MAX juga, kita punya website MAX. So untuk perkara yang lain selain daripada tu, adik boleh tengok kat sini apa yang kita ajar dalam MAX ni ialah barang memang unlimited. Lepas tu project based learning, maksudnya adik belajar buat projek. Okey, contoh nak selesaikan tugasan tu, nak robot adik tolak bola. Okey, apa peralatan yang diperlukan untuk robot tu bergerak dan angkat bola tu tolak ke tepi. Yang ketiga kita ada presentation ataupun adik kena present apa yang adik buat. Baru orang tahu betul Kena buat sendiri ke? Yes, kena buat sendiri. Kalau adik orang lain buat kan adik tak belajar apa-apa lah. So tak ada nilai daripada adik sendiri. So kita nak adik sendiri yang create satu benda, sebab dalam ni kalau orang-orang yang dah pandai baru nak macam kami yang dah habis sekolah ni nak buat, adik tak ada apa-apa nilai. So why not adik yang buat, adik boleh create benda baru. Contohnya macam tadi vending machine kan. Mungkin daripada barang naik blok ni ataupun barang-barang lain, daripada barang-barang yang terpakai kita semula, adik boleh buat vending machine sendiri. Pakai keluar duit, masukkan duit, keluar makanan, masukkan duit, buat macam keluar nugget ke whatever lah. Alright, so jangan stop diri daripada untuk mereka cipta satu benda, dan untuk kita realisasikan yang kita cipta tu bersama dengan teknologi, itulah adik kena belajar daripada asas, iaitu mengatur caraan. Right, so banyak lagi benda yang kita akan cerita. So ni yang Cik Majidah, yang Akak Majidah share semalam. So this is the dia punya ni tahun ni. Alright, so segala info yang adik nak tahu, adik boleh rujuk kepada Jazari, tak ada masalah. So nak kontak kami pun tak ada masalah. Cuma dekat sini kita highlightkan sebab MAX ni adalah salah satu program yang bagus untuk adik kembangkan adik punya skill dan kemahiran dalam mengatur cara ataupun programming, terutamanya pada robot lah. Alright, so saya rasa itu saja. InsyaAllah for the next day, hari-hari yang akan datang. Sorry? Ada yang jual ke? Ada insyaAllah. Tak apa, itu adik boleh contact Jazro. Anything just update je pada Jazro. Itu sahaja saya rasa daripada saya. InsyaAllah nanti kalau ada peluang lagi, saya akan share lagi banyak berkenaan dengan MAX dan benda-benda yang lain lah berkaitan dengan STEM education. Alright? Terima kasih Zul. Okey, baik, terima kasih Encik Nakiuddin. Jazakallah. Untuk pengetahuan semua, tak apa, besok lah kot nanti saya share kan yang pasal artikel ataupun macam mana nak beli robot kalau yang tak ada robot, kalau yang tak ada robot macam mana nak join pun Tak ada robot. Tak apa, yang tak ada robot tadi ada cakap kan, tak apa, jangan risau, tak ada robot jangan risau, tak apa, tak ada robot boleh beli robot. Kalau nak belajar coding dulu pun boleh start dekat rumah, free macam tadi kan Cik Nakiuddin kata, boleh download, boleh explore sendiri. Coding ni dia luas, awak boleh buat macam-macam, boleh buat game, boleh buat pengembaraan, boleh buat soalan dekat situ, macam-macam boleh buat. Okay, set. So tu je untuk malam ni. Think yang untuk yang lain tak apalah, kita sambung esok lah sebab ni 9.45 dah. Alright, kita bersambung seterusnya. Okay, so untuk seterusnya kita ada soalan ke adik-adik? Ada apa-apa? Kalau tak ada, kita ambil gambar sekejap. Okay, semua orang tengok dia ke kamera. Okay, buka kamera sekejap, tengok gambar, tengok kat depan. Okay, okay, senyum. 1, 2.
Okay, settle. Okay, beres untuk kelas yang ke-9. Sekejap, saya buka slide sekejap. Okay. Okay, kita baca doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Kita tangguhkan dulu kita punya kelas dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallah wa hamdika wa asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asnal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih semua. Selamat malam. Stay safe, stay healthy. Okay, tengok Facebook Jazirah Robot IG. Ada masalah boleh PM ataupun DM saya. Jangan lupa buat homework. Okay, soalan nombor 5 esok kita discuss. Kita bincangkan bersama. Ajak kawan-kawan lain juga join. Okay, jangan orang yang sama je nanti. Kawan-kawan lain pun nak Saya ada belajar. seorang. Okay, free kan. Okay, ajak kawan-kawan lain. Okay, itu je. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam. Salam. Bye-bye. Bye.